Okay, boleh tengok So nampak chart kan? Okay, so yang ni indikator yang latest. So kalau indikator yang lama alright, so nak tengok London session, time frame biasa 50 minit atau 30 minutes lah. Yang biasanya lah. So London time, saya tukar London time, UTC. So begin 8 AM biasanya in the morning. So first macam hari ni, by call lah. By call signal. So sama juga macam biasa. Memang just lucky lah. Ni memang first valid entry lah. So kalau masuk pre-London, macam 7.45 ni pre-London kan. Maknanya last candle before London start lah. Tapi tak digalakkan lah. Sebab pukul 8 tu biasanya kalau tiba-tiba volume tu banyak. So biasa candle je tak tentu arah lah. Bukan direction punya candle lah. So, kalau macam ni pre-London ada macam short sell. So kita boleh ignore sebab first dia tak trigger and boleh queue. Secondly kita tak letak order kat sini sebab dia pre-London, bukannya London session. So London session sama macam US session. So, maknanya macam London 8 AM London time. So candle ni and onwards. So the first signal appeared dekat sini adalah yang untuk buy call signal. So which is under this condition 66 minus 46 ada 20 ticks punya risk 20 ticks punya risk. So macam ni boleh pergi jauh lebih lagi lah sebab dia punya risk tu rendah. So kalau you ada data daripada previous punya backtest ke apa, so data ni agak penting lah. Dengan risk 20 ticks, how far it can go. So for example, saya rasa saya punya rekod macam boleh pergi 2.27 lah yang selamat lah. Selain first TP dekat 1618 in case go for two position size lah. Exit first dekat 1618 then second dekat 200 ke ataupun 227. So kalau lebih confident terus ambil pivot line pun okey juga. Tapi biasanya pivot line tu jauh. So yalah, kita tak boleh nak fully jangka lah. Maybe market cantik 2 hari ni. So movement dia besar, so nampak macam banyak lah dia pergi. Semua level dia pergi kan. So kadang certain time market tu tak pergi pun. Macam contohnya yang hari 31 Disember ni. So kita expect dia macam pergi ke bawah tapi still end up dia tak touch pun bawah. Then fully reverse lah. Tapi yang ni dah almost masuk US session lah. Kalau London time ni, sorry banyak pula buka. Scalper tutup. Okay. Kalau macam ni case ni London short sell position. Still tak hit stop loss lah. 3 days in the row lah. Profit supposedly lah. Still sama. First signal appeared dekat 8.15. Pre-London ada juga. Macam contohnya ni pre-London adalah buy signal. Pre-London buy signal. Tapi kita tak ambil. So macam saya cakap pukul 8. Biasa dia pergi dua-dua arah. So memang normal sebab big volume came in. So buy sell down pump, lepas tu down exit, down pump, down exit. So jadinya macam ni lah candle. Even Heiken pun tak dapat filter out noise tu lah. And then the next one, the first appeared is short sell position. Macam case ni risk dia 38 minus 16, 18 lah. Sorry, 22. So 22 pun lebih kurang agak. So kalau you ada previous punya record, so 22 maybe macam tadi kita dah pakai 20 tick, kita boleh pergi 2.27 play safe. So maybe 22 ticks a bit lower lah. Lagi besar risk tu, lagi sikit kita akan pergi lah. So dalam kes ni sama juga. First lot boleh exit pada 1.618. Second lot may exit between 2 to 2.27. Kalau 2 lot lah. Ya, kalau 2 lot lah. Kalau first lot, 1 lot pun play safe dekat sini pun okey juga. Mana 14 ticks. And second ataupun remain pada fix pada pada idea yang asalnya dengan risk ni akan ambil gain sekian macam tu.
Tapi yang ni memang berdasarkan previous punya record. So kalau you compile data, you ada compile data yang cukup, so you boleh akan ada nisbah dan kadarnya reliable lah, more reliable lah. With 22 ticks, opportunity will go up to 2.618%. Ni paling Macam, top sekali ya. okay, refer pada yang Radhi tarik ni, Okay. London session opening kan. Then lepas tu keluar signal buy. Okay. Masa ni kita dah hit kita punya entry. Bila dia keluar buy signal ni, okay, let it assume yang hacker yang ke depan ni tak berlaku lagi. Okay. Kiranya berlaku signal buy selepas kita entry sell tu. Okay, bagi saya biasanya selagi ni tak, saya akan ambil strategi tadi tu ni setup. Okay, strategi saya biasanya kalau contoh US session, first signal appeared, saya akan ambil yang tu. First signal tu fail, maknanya hit stop loss, then go for the second one. Okay, so maknanya dalam case London session, saya akan, kalau saya trade, saya akan buat benda yang sama. First signal appeared, saya akan place order fill. Selagi dia tak kena stop loss, selagi tu saya akan still stick dengan ni lah. Okay, so maknanya ni strategi. So based pada strategi ni, abang boleh backtest gak hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, macam mana? How is the rate will be like lah. How the rate lah. Contohnya watch ini kita dah fix kan. So kita tak akan kelang kabut. Buy signal appeared, trigger pula tu, patut sell, patut exit. Macam ni kita dah akan fikir nak exit tau. Sebab kita dah nampak floating negatif dan kita nampak opportunity untuk buy signal appeared and then nampak macam nak pergi bullish. So kalau macam saya akan stick dulu sampai saya hit stop loss and then the next signal baru saya ambil lagi. Let's say kalau yang macam ni dia hit stop loss and then next appear signal saya akan ambil lagi. Tapi depend juga pada time lah. So kalau dah menghampiri US session, baik tunggu US session saja. Okay, reasonnya, so the first one tu macam biasanya the big player lah. Yang ni small player ataupun yang cacah merba ni, yang tak tentu hara ni, biasanya yang retail lah. Ataupun yang big player ada gak, dia just masuk. So second ni lebih stable lah. So just nice, second candle. First candle after the London session adalah 8.15 lah. 8 we can consider also lah, no problem. So macam saya strategi, first signal saya akan ambil, saya akan place order. Bila fill, saya akan maintain selagi dia tak hit stop loss. Okay, reason lain, macam contohnya dalam case ni, saya dah tahu, okay, risk saya lebih kurang 22 ticks. Gain saya lebih kurang, so 16 to 88, contohnya 88 lah, kita ambil 2.27%. So 12 plus 16, about 28 ticks. So saya dah tahu risk 22, gain 28 ticks. So let's say setiap kali tu, saya boleh tengok rate saya setiap kali hit stop loss, so dia akan jadi constant. Either hit TP sebab kita dah ada ratio tadi ataupun hit stop loss. So kita boleh tengok rate kita yang betul-betul hit stop loss. Bukannya macam kita backtest, dalam backtest tu dah short sell and then buy pula. So macam tu kita tak boleh nak macam ada satu concrete backtest punya result yang boleh project in futures punya reliability macam tu lah. Okay. Faham tak maksud saya? Contohnya, bila kita fixkan strategi kita, bila kita dah fix tu, based pada apa yang previous berlaku, kita boleh expect akan berlaku pada masa hadapan lah. Memang dia tak akan jadi yang sama, tapi sebab kita dah pakai ratio, so dia possible untuk happen tu jauh lebih tinggi. Dan bila hit stop loss ataupun hit TP, itu dah depend pada saya punya strategi, iaitu indikator ni sendiri. So let's say kita tengok, okay, reliable indicator ni, bila dia hit stop loss dia, memang kita kena find next. Selagi dia tak hit, mana kita ada chance. Okay, tadi terlalu lama sangat, mungkin kita boleh exit at the profit ke, a bit profit macam tu lah. So kalau macam tak berapa sedap hati ke apa lah. Understand. Okay. Tapi yang ini kita dah set opening sampai closing euro kan, sebelum opening US. So kita ada banyak masa kat situ lah. So hold lagi position tu on the first entry. Unless dia hit stop loss, then you go for the next entry lah. Cuma okay,
Tadi Radhi cerita pasal high risk, low risk. Maksudnya kalau dalam range 20 tick tu kira is a low risk. Saya akan consider macam tu. Kalau high risk is like more than 20 35 above lah. 35 above lah. So Oh. sebenarnya saya classify dia sebagai high risk sebab susah nak comeback balik lah bila kita dah hit stop loss. And then lepas tu macam 35, kita boleh tengok range market tu sendiri. Contohnya ni kita market crude oil. So market crude oil kalau macam range 50 ticks tu, 50 50 tu dah macam dah memang tak munasabah, dia dah memang pergi direction lain. Reason start level of 50 cent contohnya 48.00, 48.50, 47.50. So level-level ni dia macam ramai yang tunggu. So kalau dia dah lepas 4850 tu, more likely dia dah change direction lah. Dia dah jauh daripada entry tu lah. Macam contohnya entry ni dekat 4816. So dia menghampiri dengan 4800. So there's a high chance dia akan hit 4800 easily lah. And then bila dah hit 4800, dia akan go for 47.75 more better lah macam tu lah. Lowest berapa ni? 77 macam tu. Cuma kalau mindset saya pula bila saya tengok 48, 49 itu macam big round number kan. So bila kita ada macam kita position entry and dia menghampiri ke 48, mungkin dalam mindset kita kata boleh tak dia break that 48 atau dia rebound kan. Cara senang nak tengok tu, first kita tahu dia akan pergi dengan DOM, depth of market. So kalau tengok volume tinggi kat situ, there high chance dia akan pergi kat situ. Sama dia touch, dia lajak sikit, waktu dia fully reverse, itu satu hal lagi lah. Yang tu susah sikit nak advice lah. So kalau macam ni kita dah ada satu concrete strategi, kita akan masuk 16. So high chance dia akan pergi dekat 00. So kalau dia dah pergi 38 ni, maknanya dia dah memang fail lah untuk short sell. Dia akan pergi ke 50, mungkin lepas tu pergi 60. Macam ni macam yang sebenarnya bukannya psikologi, dia macam feel lah. Kita punya feel dengan market ni sendiri. Once kita dah lama dengan crude oil, kita boleh dapat rasa okay, certain level dia akan sentiasa macam dia akan pergi. Once dia dah lebih ni, dia akan go beyond macam tu lah. Kita try tengok yang lain enggak. If ada something yang interesting. Let's say ni semalam Semalam London ada masuk kan semalam kan? Malam sell. Okay, contohnya malam sell juga Okay. So 9 suku London time. Level dia berapa ni? Bukan pukul 8 9 suku London. Betul tak saya punya ni? Asas. Okay. Pukul 8. Betul. 8.45. So dalam kes ni dia singular. Okay. So dalam kes ni risk dia adalah 21. Ya betul, 21 ticks. So lebih kurang kat tadi 20, 21, 22. So most likely dia akan pergi dekat sini 49%. And kita punya start shot dekat 49, 43. Kalau macam ni dia tough sikit sebab dia dekat dengan 50. Tapi kalau tengok higher side dia, yang ni contohnya kita tengok higher side dia 80. So somewhere in between 75. Okay. So high chance untuk dia pergi dekat 00 the next one antara, sebab ni dah bawah 50. Movement kita punya signal adalah short sell. So maknanya dia nak pergi ke arah yang next ni daripada 44.5%, sorry 49.5%, pergi dekat 49.00. So high chance kat situ. So lagi senang sebenarnya bila kita dekat tengah-tengah ni lah. Dekat 30 ke apa, 25 sen ke, 49.25. So high chance dia akan pergi dekat 49.00 lah. In the direction of our indicator or strategy lah. Setup. So di Euro ni dia sampai jam berapa dia kalau before US. Kita boleh cakap before US lah. Before jam 5 .
Jam 6. US kejap US sekarang ni New York pukul 9. So New York pukul 9 dekat sini candle ni. So kalau dari segi volume dari segi volume kita boleh nampak agak lah. Oh, nampak pukul 10. So, New York pukul 10. Pukul 9. 9. Ni. Sama juga nampak ada false signal just right before US session. Hit, betul fully reverse lah. So sebabkan US session 50 minit tak di-advise lah untuk guna. So better dengan lower time frame lah. Okay, question. Ini indikator asal kan? Ya. Then you come out dengan 2.0. Ya. Apa yang membezakan 2.0 tu dengan yang asal ni? So saya akan tapis the first signal of the trend macam tu lah. Mana pre-open? Contohnya ni starting to have the trend. So ada possibility kalau macam gini dia ada pullback sikit, mungkin ada second sell kat sini lah contohnya. So kalau yang tu dia lebih direct, tunggu dah stressor sikit, baru masuk mungkin dekat sini ke apa macam tu. Kita tengok sekejap. Sekarang apa tu? Dia macam dia tunggu dulu, dia masuk. Tapi dia punya stop loss tu kena a bit higher lah, reasonable lah higher lah. Kalau untuk case ni. So dia macam in between ni. Dia tunggu macam dah okay, macam ada pullback, kita go for next move macam tu lah. Dia agak delay lah. Kalau macam ni kadang terlalu awal. Macam ni pun terlalu awal, tapi yang ni Asia session yang ni mungkin terlalu awal. Macam tu. Ya, memang macam nampak terlewat pula. Tengok kan. Dia memang akan nampak macam terlewat. Tapi dia tapis lah. Kalau macam gini tak ada lah. Macam ni ada kan. Yang ni yang original. The first 1.0 nya. So macam ni dia ada. Dia akan detect. Okay, maybe ada change of trend. Ada change of direction. Possible. Dia ada. Tapi yang ni dia tak muncul-muncul lagi buy. Sebab dia tahu dia dalam bentuk trend lagi. A bit late. So go later lah. So kalau yang macam yang 2.0 ni, kalau tak familiar, boleh relax dulu. Sebab since you pun dah macam comfortable dengan first punya indicator ni lah. Boleh tak apply macam Asia Open? Asia Open Asia Open tu sebenarnya macam contohnya saya macam ada confuse sikit lah. Better ikut Singapore ataupun ikut Tokyo. The real volume tu firstly memang Asia memang tak ada sangat lah. Secondly kita pun boleh tengok jugalah Asia session tu adalah US night. Tokyo. Better follow Tokyo lah. Sekejap kalau saya try buka Singapore. Dia boleh nampak satu pattern dekat volume biasanya. So kalau saya pakai ini Singapore biasa market lebih kurang 8.5 ke apa gitu lah. Ataupun 8 lah. Okay. Dekat range macam gini Dekat range sini. So kalau kita tukar ke Tokyo. Lebih kurang gitu juga. Dia awal lagi awal. Lagi awal. Betul-betul opening lah. Dia lebih kurang US. Kalau US ni dia petang lah. Macam maghrib gitu lah. Okay. Kalau ikut Singapura pun okey juga. Banyak pula dia punya. So macam susah sikit dah. Sebab kalau macam Asia tu boleh jadi Singapura, boleh jadi Tokyo, boleh jadi China kan. So ada gap lebih kurang 1 jam set satu tu. So kalau London tu kita dah fix. Senang sikit lah. Dan dia punya range pun lagi jauh lebih kecil lah kalau untuk Asia session. Okay, now Euro dah explain. Asia dah nampak macam banyak sangat keluar dia punya signal loh.
How about US? US better small time Small frame. time frame. Small time frame. Secondly, dia lebih volatile lah. Satu hal, dia move up down tu, jangan cerita bulan 12 lah. Bulan 12 tu sebab dia lack of volume Dia lack of volume. Itu orang trade memang 2 minggu gitu lebih kurang. Okay, contoh yang macam semalam Kita tak tengok market crude oil semalam. Kita start dengan indikator yang first dulu. Yang tutup. Lebih kurang 5 minit ke 10 minutes ke should be good enough lah. So US time, New York, begin 9 AM. Alright, so ni just nice lah, senang pula. Ambil lain. Yang agak complicated sikit. 31st December 9. Semua sama juga. 5 minit. Lebih direct lah. So sama juga. Kalau tu measure candle macam biasa. Fibo dia. So betul satu lagi. London punya ratio yang you buat table ke, you collect data from back test, tak sama dengan US. Okay? Maksudnya, contohnya, sekarang ni 8 tick 8 tick risk dia. Nampak macam small. Tapi sebabkan US session, so dia boleh pergi balik ke apa. So you mungkin kena buat yang baru lah. 8 tick, maybe 261.8. Kalau ikut London session tadi, 8 tick you dah boleh sampai 3.48 ataupun 4.218. Faham tak? Faham tak maksud saya? Okay. Jadi kecil lah. So dia macam boleh pergi level-level yang seterusnya lah. Mana 3.618. So dia boleh pergi sini. Kalau you pakai London session punya data, okay, sekarang ni 8 tick je. Maknanya, very very less lah. So if very less, if 20 ticks, you boleh reach 2.61%. Right, betul. Tadi contoh 3 hari tadi Okay, so now 8 ticks. Maknanya dia boleh pergi sampai sini lah. Kalau you buat calculation matematik by ratio or by nisbah kadar, matematik biasa So maknanya you boleh kira, mungkin sampai sini level. You akan pergi sampai sini level. So macam tak make sense lah. Sebab itu data daripada London session. So for US session, better kita compare dengan US session. Kita collect data, buat satu database yang baru untuk US session. Maksudnya kalau range-nya bawah daripada macam 10, so dia punya projection TP tu boleh pergi jauh lagi. Kalau you pakai data daripada London session. Make sense tak? Betul tak? Tadi London session, kita minus 22, minus 21, minus 20. 3 example kan? So kita boleh nampak, okay, ngam-ngam dia pergi 261.8. Sekarang ni half daripada risk tu. Maknanya dia boleh double lagi pun, sampai 4.23%. Faham tak maksud saya? Maksud saya, kalau minus 22, dia pergi sampai 2.618. 2.618. So kalau minus let's say 11 half daripada itu, mana dia boleh pergi? Okay, so kalau you pakai ratio biasa, 11 times minus ni absolute kan? 11 times 2.6 divide by 22. Betul tak? Betul tak? Betul lah. 11 times berapa kira dia? Sekejap 11 times 2.6. Lepas tu then divide by 22. 2.6 divide by 22. 1.3. Mana dia boleh pergi lagi 1.3 extra daripada 2.6 level. So, lebih kurang 3.9%. Mana macam saya cakap tadi lah. 400%. 3.9. In between 3.6 and in between in between level ni lah. Kat situlah 3.9 dia.
So macam tak make sense lah. Kita guna data daripada database daripada London session, kita projectkan untuk US session. First, the ratio dia memang tak sama. Time frame dah lain. Of course lah. Tapi yang penting session tu lagi penting lah. Asia session, London session, US session, US session. Okay, kalau US session 8, 10, 8 tick. So 8 tick dia boleh pergi. Contohnya lah, kita ambil yang first data. Okay, 8 tick kita pergi sampai 2.61%. First data. Maybe betul, maybe salah. So maybe kita pergi jumpa yang second day punya. Mana? Second day kat mana? Oh, second day sini. So second data, sorry, not second day, second data. So you ada berapa? 26 tick. So 26 tick. Tadi berapa? 2.61. 8 tick. Tadi 8 tick 2.61% kan. So ignore yang dua bawah ni lah. Tak mungkin dia pergi betul-betul besar macam inilah. So sekarang ni dengan 26 ticks lagi besar pun dia boleh pergi sampai 2.618%. So data tu correct lah. So saya boleh pakai data tu correct lah. Secondly, saya boleh assume kalau 8 tick kat sini tu, kalau yang ni mungkin lagi lower. So kita cari lagi. So sekarang kita dah ada data tapi data ni tak fix tau. Boleh cakap ratio dia kalau 26 risk boleh pergi sampai 2.6. Boleh jadi minus 8 boleh pergi sampai 2.6 juga. So kita akan confuse. So kita cari lagi data. Sebelum kita standardizekan kita punya level tu lah. So begini rupanya. Okay, ni first yang muncul Ni first yang muncul. Sedap pula tengok semuanya masuk. Okay, 4795, 4778. So mana almost 20 minus 3, 17 ticks. So 17 ticks pun pergi juga 2.18. So kita dah ada sekarang minus 8, minus 26. So minus 15. 15. Sorry, 18. 18 kan? Sorry, 17. Ya, 17. Okay, minus 17. So all three semua reach 2.18. Sebab mana data kita tak cukup lagi. So worst case paling besar kali 26. Still pergi situ. Kita boleh start range paling tinggi minus 26, paling rendah minus 8, 17 tengah-tengah. Tapi semua akan pergi juga. Buat masa ni. So kita cari lagi ke mungkin ada yang worst case, betul-betul worst case. Kita boleh tengok, play safe. Mungkin kita jumpa in futures. Pukul 9. Ni market habis awal ke apa? Okay, market habis betul. Alright, so ni paling worst case lah. Tapi ini fail lah. Is it fail? Ya, fail. Kita tengok juga. Dia pergi, lepas tu dia reverse. So 18 campur 3, 21. So yang ni minus 21. So supposedly based pada data yang kita ada, boleh pergi dekat sini. So dia pergi sikit, dia hit stop loss lah. Kalau macam ni kita tak boleh apa lah. So dia pun dalam range kita punya tu minus 20. 21 tadi. Betul, minus 21. So still kita tak boleh guna value ni, tapi kita boleh keep in mind lah. Minus 21, dia pergi sikit, terus tak pergi langsung. So at least kita cari yang pergi kat 1618 lah. At least kita boleh tahu, okay, range dia berapa lah. Kita go lagi back. Pukul 9.99. Damn. 90. Ni 8.20. Okay, contoh macam ni pun fail juga. Yang ni pula tak ada second.
So kalau macam saya biasanya kalau dah fail satu tu jaranglah masuk lagi. Pukul 9 ni first. Itu tak ada masuk. Yang ni second. Stop loss juga. Susah bulan 12. Saya pergi ke bulan 11 Bulan 11 25 hari bulan ke bawah. Sebab 26 tu ada dia cuti juga. Oh, awal Disember patutnya okey. Kita tengok range kat sini pula. Okey. Okey, ni. Ni macam yang kecil sikit. Mostly kecil lah sebab kita time frame kecil. Tapi supposed to be good enough lah untuk determine. Okay, 92 minus 76, 10 plus 6, 16. So 16 still pergi situ sebab still dalam range. Previous day. Alright, ni stop loss. No point. No point, no point. Okay, ni buy. Yep, ni buy. Yang nampak macam tak pergi jauh. Okay, ni just nice ngam-ngam. So, a good reference lah. Kalau saya akan jadi ni good reference. Contohnya 66 minus 52. So, 14 lah. So, saya boleh cakap tadi, minus 14. Max dia boleh pergi 261.8. Mana lebih. So far, let's say kita ignore yang December ni. So far saya ikut database the ratio untuk US session ni 5 minute chart dalam range 14 to 20 that 2.618 insyaAllah lah boleh hit lah. Betul. So kalau sebabkan ni kita dah jumpa yang 14, dia tak pergi jauh lagi, ngam-ngam kat sini. So saya akan stick 14 je, 2.18. Kalau saya tak nak ambil risk yang lebih lah. So maknanya dia dah, bila dia minus 20 ticks punya risk, so saya dah downkan sikit sampai 2.27. Reasonnya, let's say yang ni minus 20 14 another 6, so 72. 72. So saya takkan pergi kat sini 2.18. Sebab risk kita dah besar. So maknanya movement kita punya TP perlu lagi rendah lagi lah. So saya akan pergi kat 2.27. Tapi ada masa you tarik antara dua candle. Ada masa you tarik satu candle. Okay, satu candle dalam case contohnya, dia memang the worst case lah. Ini contohnya. Kalau saya nak ambil short sini, contohnya. Saya tak boleh ambil sebelah ni. Sebelah ni bukan worst case dia. Worst case dia ni. Kan? Kita specify. Kita pair dengan premium. Betul. So dalam konteks untuk buy pula, katakan ini candle ni, saya tak boleh ambil sebelah dia sebab macam tak worst case lah. Yang ni worst case dia. Yalah. Okay. Faham. Takkan kita nak ambil yang belah kanan pula. Belah kanan tak muncul lagi. Tak muncul lagi kan. Ya betul. Okay lah. So kalau macam saya biasa stick lah. Kalau US session, US session. Saya jarang campur US ke London macam tu lah. Sebab saya reasonnya macam saya pun tak tahu saya tak tahu nak combinekan database tu macam mana. Dari segi winning rate. Contohnya kalau macam bro ada database, bro dah tengok backtest, chance untuk bro sukses adalah maybe 8/10. Okay, lebih kurang 80% lah winning rate So you buat pula satu account ni pakai London session. And then satu account lagi US session pun you bantai masuk dalam sama. So you tak tahu macam okay London ada winning rate 8/10. Kalau US session mungkin 7/10 ataupun 6/10. So macam mana nak tambahkan 8/10 dengan 6/10? Boleh tambah macam tu ke? Kadang nanti dia akan problem kat money management lah. Mana time US tu loss banyak sebabkan range kecil, sebab kita pakai time frame kecil dan kita punya position lebih banyak. So end up banyak loss dekat US session dan dia drag pula result daripada London session. So kalau macam saya biasa saya separate lah a few account ke apa ke. Kalau macam M Future dia ada 2 account kan, ada satu lagi sub account kan. Boleh tak buat macam tu? And fund boleh transfer sekejap ya. Dah buat withdraw okey lah. Alhamdulillah puas hati lah.
Dia kejap je withdraw dia kan. Kalau macam buat sebelum pukul 1 malam tu, esok tengah hari dah masuk lah. Tak ada masalah. Gila. So far diorang pun memang pantas lah. Memang tak ada masalah. Cuma dia you kalau you withdraw 1,000, dia ambil 1,030. 30 tu dia bank punya ambil. Bukan dia ambil, bank ambil. Bank ambil. Tapi masuk akaun kita pun guna rate paling rendah lah kan? Exchange rate paling rendah lah. Atau memang dah ada charge juga situ kalau Maybank? Kalau Maybank saya tak tahu. Saya tak pernah tengok detail lah. Saya tengok masuk rate tu lebih kurang gitu lah. Kita tak boleh nak control lah Maybank, kita tak boleh nak pilih time bila rate tu tinggi ke. Kalau nak betul-betul detail, nak ada profit. Tak, maksud saya kalau dia withdraw masuk ke bank kita, Maybank tu, Maybank ada charge dia dah ambil profit kot dari segi exchange rate. Dia dah ada profit kat situ lah. Supposedly lah. And then kita just receiver je kan. Maybank just receiver. Dia tak ada buat hantar. Kecuali kalau kita hantar ke sana, bank akan charge RM10 lah. So maknanya bank US dah charge, by right Maybank receiver dia cuma ambil untung daripada exchange rate sajalah. Ya betul. Dia bukan dia ambil untung daripada bank US tu, tak. Dia ambil untung daripada kita. Dia letakkan rate lagi rendah lah. Dia makan sikit 0.0 berapa. Baru-baru ni apa? Actually saya ada baca video tengok video pasal M-Features ni kan. Ada geng-geng trader yang buat YouTuber ni kan. There's one lady ni, I think full time trader kan. Dia cerita dia punya bad experience dengan M-Features lah. Dia kata dia sign up itulah M Global tu apa semua kan. And then dia trade, I think dia trade S&P apa kan. And then dia follow the instruction tu semua. And then somehow bila dia ada masalah dengan account tu kan, dan dia check dengan M Global sebab dia ada deposit money apa semua kan. Lepas tu M Global kata dia punya sign up tu melalui third party. Third party tak boleh lah. Contohnya macam bro transfer duit pakai Wave memang tak boleh. You pakai you punya company name pun tak boleh kak? Bukan. Maksud saya yang dia sign up kat M Global tu is the broker is a third party. Bukan, it's not M Features. Itu tak tahu. Ada ke? Dia ada dekat M yang dekat Europe, ada M dekat US. Yang kita punya saya rasa tu memang US lah. Kalau Europe US tu ada market yang tak boleh trade, ada tak boleh transfer ke apa, sebab dia yang dekat yang broker Europe tu yang dia ada CFD. Dia dah macam broker forex biasa tu. Lepas tu dia ada ladies tu ada tunjuk dia punya address apa dia kata third party tu kan. Dan aku nampak ada address itu kan. Dan aku nampak dia address tu tengok pada Google dekat California. Area California sana. Dia dekat satu kawasan macam taman biasa macam dia punya office tu dekat kawasan macam rumah food court tau. Aku cakap ini bukan Features punya Features punya building dekat mana? Chicago, Illinois. Illinois, Chicago. Masa kita transfer duit kita tengok dia punya address kan. Macam mana dia boleh pergi link kat situ? Patut dia kata third party. Itu tak tahu lah. Pelik kat tu. Nanti bagi saya link video tu, boleh saya tengok sikit. Nanti aku share dia punya YouTube perempuan Cina tapi fluent lah in English. Dia apa? Dia dah jadi macam full time trader lah.
So dia share market review lah apa semua dan bersama dia. Aku sebenarnya link dia sebab bukan nak dengar market review dia, dengar dia punya cerita bad experience dia tu lah. Oh, okay. Mungkin kalau aku share dengan kau boleh komen lah. Aku pun tak tahu kenapa kan. Tapi bila aku baca kita pula, so far alhamdulillah lah aku tengok okay je. So far saya rasa tak ada masalah lah. Saya bukan sikit sebelum ni tahun ni. Banyak agak lah withdraw. And so tak ada masalah. Adalah kalau kau macam withdraw 1 bulan berapa kali kau withdraw? saya Kau berapa memang kerat? sekerat yang boleh. Contoh sebab saya small account sebab ni index kan. So dia memang macam contohnya saya dah grow, contohnya start 300 ke 500. So dah reach maybe 900, saya withdraw 300. So dah daripada start 500 tadi ada balance 100 kat dalam tu. So grow balik mungkin dah 1000 tu, withdraw lagi 300. Tapi tak rugi ke tolak 30 saja macam tu? Yep, betul. Rugi setiap kali tu tolak 30. And tapi saya takkan overtrade lah. So ada satu time tiba-tiba datang gila ke nak revenge trade ke, duit tengah banyak dalam tu, mampus semua. Faham tak maksud saya? Oh, you nak control you punya emosi lah, tak nak overtrade. Ya betul. Lepas tu satu cara lagi, tapi bank tak ada tanya you banyak kenapa tiba-tiba banyak transaction masuk. Tak, dia tak macam pelik-pelik macam forex kan. Forex kan keluar pelik-pelik kan, orang withdraw bukan keluar broker tu punya nama, keluar barang punya nama atau company pelik-pelik kan. So kalau macam ni you know M Futures Global bla 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 bla. Ya dalam Maybank tu dia ada tulis M Futures. Dah memang clear, dah memang transparent lah siapa yang send duit tu. Okay, faham. So cara-cara lain saya terfikir macam let's say account 1 tu dah ada profit apa, saya akan transfer ke account 2 lah sekarang ni. Sebab tak nak rugi pun, macam fikir 30 kalau 10 kali sebulan, 20 kali 600. Gitu-gitu je bagi bank. Okay. Dan saya memang maintain kalau CL saya selalu maintain 2,500 dalam account tu. Untuk satu lot. Okay kan? Okay. In case kalau nak tambah cadangan saya bila dah reach profit tu dah reach 1,200 atau 1,400 okay lah. So maknanya daripada 2,500, so once the capital equity reach 39 and then you boleh add up. Yang tu kalau you nak grow lah. So cara ni nama dia saya rasa pernah beritahu kan sebelum ni. Fixed ratio money management. Dia awal-awal dia memang lambat gila, memang macam bila nak grow duit ni kan. Tapi at the end dia memang lebih laju lah. Tapi yang penting strategi dengan setup tu kena constant. But yelah you refer pada open market entry macam ni lah. Letak 2 position then you 1.618 tu is a must TP. Then ada a lot tu untuk target 2.2 or 2.618 macam tu lah. Pada ratio dia lah. Sebab macam strategi ni lebih macam dia, saya panggil dia strategi sebab macam macam cara kita nak gunakan indikator ni lah, contohnya indikator saya awal-awal first open session kita dah ambil yang first fresh punya, kita ambil. So kita keep repeating benda yang sama, so macam chance tu dah macam benda tu dah jadi macam satu yang fix lah, macam yang bukan variable tau. So macam kita boleh senang nak predict sendiri punya strategi, predict sendiri punya result at the end up macam mana. Okay, tadi Razi mention London start pukul 8. Then US pukul 9, right? Sorry apa? US 9. US saya ikut New York time. Tapi kalau ikut Chicago time pukul 8 lah sebenarnya. 8 kan? 8 Chicago time, 9. So actually mana satu? Chicago or New York? Saya tak tahu lah, saya dah terbiasa New York lah. Even though futures ni asalnya kat Chicago semuanya. Chicago. So you pakai 8 pun okey juga lah. Sebab yalah CME kan, Chicago macam kan. New York tu untuk diorang punya equity. Ya betul. Dia punya saham. Betul.
So saya dah Sebab terbiasa you terbiasa jika New York sebab you pun SMP tu semua YM semua tu kan. Betul. Okay. Understand. Kalau waktu Asia is sama itu yang jadi clash tu sama Betul. ada Sebab dia macam New boleh York katakan Tokyo ataupun Singapura. Singapore. Sebab kita fikir logik tak, Singapura, Malaysia, China macam satu line kan. Mungkin Japan sama dengan Korea. So kita tak tahu yang betul-betul pure volume untuk market crude ni datang dari mana kan. So macam tak berapa clear cut lah. Macam London tu, London saja dia tak ambil kira pun Jerman walaupun beza 1 jam. London. Lebih famous London. So kita tahu London Ada lebih sekali ramai tu lah. bulan Disember tu waktu Asia tu dia memang pergi jauh. Waktu Asia tu memang dia pergi tinggi betul. Siapa yang gerakkan aku tak tahu lah. Ini time petang ni kalau dah tu US petang, Asia pagi. Suspek China kalau gitu. Oh China yang gerak kan. Suspek China. Kalau pukul 1, pukul 12 tu Arab lah biasanya. 12 atau Kalau 1 kalau Arab guna apa? Guna time apa? Dia macam tu lah. Dubai. Dubai lagi precise lah. Lagi banyak orang kat situ. Tapi dia biasanya time-time kita Zohor, waktu Zohor tu. Nanti kadang ada satu meja candle yang besar. Laju, waktu dia pusing. Itu Dubai lah. Tu lebih kurang Arab punya time lah tu. So macam ini ni time-time gini lah. Tiba-tiba dia macam pull laju kan. Ni biasa ni Arab kan. Saya panggil ni Arab lah. Mula-mula saya tak identify mana boleh masuk ni. Tapi lama tu okay ni lah. Arab punya ni orang lah. So, tapi dia sebelum dia dah dekat dengan London session tau. So macam saya better tak payah nak kejar lah atau nak cari time ni. Saya kejap sebab masa dia dekat masa dia dekat sangat. So in case kalau kita masuk in between, then lepas tu nak pula start London session, and then London punya volume dah mula nak push. Lepas tu first 15 minit kalau kita pakai TF15, first 15 minit tu dah memang kelang kabut dah dia punya candle. Apatah lagi kita dah dalam position, psychologically kita akan lagi gabrah lah. Tu tiba-tiba keluar exit early dengan loss, lepas tu masuk balik, lepas tu jadi kalut. Kenapa guna futures February 2021? Bukan CC pakai yang tanda seru tu. Bukan bukan, saya kadang selalu salah. So saya nak ada ni, kadang bagi apa signal tulis bulan lain, kontrak lain, kod salah. Okay lah. Tapi kalau macam backtest pakai ni yang CL/1. Kalau signal entry guna the current. Bukan. Tak ada masalah pun. Guna ni pun boleh. Maksud saya bagi signal kat Telegram ataupun lain-lain group saya tu. Takut saya kadang copy previous month punya signal. So kadang signal tu January contract. Kadang CLH salah tahun lah apa. So kadang orang beranggap so orang marah. Itulah itu bot BOT Yang mana? Yang alert you tu. Robot So kalau macam tu dia macam ni saya nampak lah. CLG punya contract Februari. So saya boleh double confirm ke masa sepintas lalu lah. Okay, tadi ni cerita 5 minit. Macam semalam pagi tadi mention kata 7 minit. Macam mana boleh tiba-tiba keluar idea 7 minit? Ni 7 minit ni sebab ni pakai yang nombor 2 punya dan nombor 2 ni dia reasonnya macam saya cakap tadi dia macam yang indikator yang first tu betul-betul bujung ataupun betul-betul dekat cantik lah, macam nak dekat berubah arah tu kan. Tapi yang ni dia tunggu settle down, ada pullback, second momentum dia akan pergi. Adalah muncul ni kan. So bila US session, dia mostly benda ni design untuk US session So untuk US session, masa dia tak berapa panjang. Lepas tu dia terlalu peak pada masa yang awalan sejam 2 jam. Okay, so saya lebih prefer pergi lower time frame, less risk, more speed lah macam tu lah. So in between tu ada 5 minit,
ada 3 minutes. So 5 to 10 sebabkan so, kalau saya ambil 10 macam dah lewat tau. Berapa candle dia ada? Yang ni dapat pun alamak dah lewat. So saya dah lah pakai Hyken. Hyken lagi lewat. Kalau pakai candle mungkin dekat sini signal dia. Tapi still tak berapa cantik lah. So saya nak drop hampir 5. Mana tadi? Kat sini Mana tadi? Contoh ni contohnya kalau saya drop hampir 5 pula, alamak mungkin tak ada, dia lewat kat sini. So saya nak cantik ke, mungkin saya ambil in between macam tu. Contohnya in between ada satu buy, tak kena sekarang, kena kemudian, terus pergi. Faham tak? You so adjusted tu macam pada senang cakap, saya buat saya punya time frame ni macam ratio agak lah. Bila time frame, saya dah pakai Hyken, mana saya dah delay kan apa-apa signal atau apa-apa filter out lah, saya dah filter out. So maknanya akan lagi lambat 1 candle atau 2 candle. And then saya pergi kat time frame 10 minit. So reaction benda tu lambat pula berlaku. So nak pergi 5 minit. Mana previous nearest time frame 5 minit yang common 5 minit. So bila 5 minit, so macam terlalu awal pula. Even dah delay terlalu awal. So saya ambil in between plus dengan Hyken punya filter yang dah delay tu. So just nice gitulah. Ni untuk yang ni US scalper dia memang scalper US session je. Ni untuk 2.0 ni untuk lebih pada US scalper lah. Sebab yang ni sebab saya ada jual kat satu company. So macam tu lah ceritanya. Saya untuk tapi bulan Disember tu memang haywire lah saya tengok. Yang tu memang tak nak kata apa lah, sebab tu orang kata kalau macam funded account tak boleh trade time tu 2 minggu confirm. Sebab you bagi signal, I think saya masih ingat masa Razi cerita pasal ada seorang klien tu minta you create setting tu ikut masa dia lah kan. Then somehow you sometimes you bila you share signal tu cakap, bila I tanya you kata yang ini yang klien tu punya. Ya betul. Tapi ada baru-baru ni bila saya tengok, bila yang kata you stop trade sebelum tu, apa saja signal yang you bagi memang hit cut loss lah. Saya kata ini klien tu punya setting tu dah tak reliable lah senang cerita. Betul. Ataupun dia masuk terlalu banyak pun mungkin juga. Tak tahu lah tu. Kadang saya macam curiga sikit lah. Kita bukan curiga market tu rig ke ataupun market tu false kan. Tapi just macam make sense. Kalau you ada large volume, you enter, lepas tu you letak kat satu spot untuk stop loss, you rasa price akan touch atau pergi balik lah. Sebab saya tengok memang dia hit kat start loss you, tapi lepas tu dia pergi. Same concept macam kalau kita tengok DOM, depth of market, level 4800, 4850, 4900 kan. Setiap 5% tu kan. So macam okay, just nice itu dia akan pergi. Sebab ada attraction kat situ, mana ada demand kat situ. Even though market pergi bullish ke bearish, as long ada demand kat certain level, make sense untuk market tu pergi ke arah situ. Sebab ada demand kat situ. Betul tak? Contohnya ada ramai orang nak beli air, mineral, and then kita penjual air, tapi ada penjual yang demand tu ada dekat JB, kita pergi JB, kita jual kat situ. Dari segi konsep lah yang saya fikir macam tu lah. Apa fungsi pivot ni selain daripada you kata level 50% ni? Tak, pivot ni bukan level 5 sen. 5 sen tu dia bukan pivot. 5 sen tu macam standard price. Pivot ni lebih pada support resistance lah. Ya betul, support resistance lah. Macam mana pun dia akan obey juga lah. Macam ni tengok dia support sini. Dia still akan obey juga. Dia tak berapa bukannya tak tepat. Still kena pandai guna lah. Pivot traditional daily 150 Ya betul. Ini memang standard dalam trading view kan? Ya betul, standard. Dulu yang tapi dia ada banyak tau. Dia ada banyak. Saya suka juga guna yang lain-lain ni. Kadang macam klasik ke, Dogemark ke, apa DM apa Demak ke kan. Kadang Demak contohnya macam ni, dia macam just nice, dia tak banyak line. Dia satu line bawah, satu line atas, satu line tengah. So either one will hit every day. Yang ni dia hit atas. Dia tak fix lah. You boleh play around lah dengan pivot tu.
Tengok mana dia banyak touch tu okey lah tu. Ya betul. Deadline. Ni dah start dah ni market. Market sudah start. Pukul 10 lah. New York pukul 9 lah. Sekarang lah. Ni first candle lah, second candle lah. Kalau first candle lah. Second candle sebab saya guna 7 minit. Kita tengok ada tak dia keluar. Dah ada satu. Enter lah. Dah ada. Ini kalau yang normalnya indikator saya pun tak sempat send Kalau macam ni 48, dah sasah dia akan pergi kat 50. Bila lagi 50 dia akan sasah pergi 60 lebih. Leveling yang tadi saya cakap lah. Okey, dalam kes ni berapa 48 tolak 17 31 besar siut. Ini saya berani pergi dekat 200% lah. Just ngam kat sini ada satu level pivot yang namanya pivot. So just enough kat situ lah. Ni kalau pullback saya bagi send signal sekejap lagi lah. Benda sama. Senang habis awal. Tak pening kepala. Barulah aku faham selepas sekian lama dengan kau. Then bila this time, rupanya opening session tu yang penting. Sebab abang faham, sebab abang dah ada database, abang dah buat backtest, abang simpan data. Ada orang buat backtest, dia tak simpan data. So dia tak nampak benda tu. Lepas tu, contohnya cara guna ratio ni Fibonacci level macam tu. Contohnya macam abang ada satu strategi lain, tiba-tiba dapat idea ke apa kan. Sama juga, buat benda sama. So, katakan strateginya, simple strategi adalah moving average cross. Setiap kali cross, ambil candle tu. Tengok berapa banyak risk, berapa banyak tu, berapa jauh dia boleh pergi. Contohnya, saya nak ambil first cross pada masa US session. Mungkin lepas US session, dia cross pukul 11 ke? Okay, pukul 11 tu start first cross, ambil kat situ, ukur berapa jauh dia akan pergi. Same konsep lah. Same konsep lah. Bagi aku, better open bagi saya lah. Saya punya level open ni pun dah cukup. Tak payah nak test sampai sebab US session waktu lunch hour tu tak larat lah. Agak-agak kalau dah boleh stable dekat satu session tu dah situ je. Lagi less dekat market lagi bagus sebenarnya. Sebab kita endurance tau. Bukan memang analisis memang bagus. Buat macam-macam analisis. Gun, ada Elliott wave, ada harmonic. Tapi tu akan ambil masa. First few hours. Secondly kita akan penat tunggu. Kalau macam ni kita dah boleh set trigger alarm. Masuk ikut setup kita, ikut strategi kita. Leave it. Kita tahu dia punya potential macam mana. So kalau macam ni depan mata ni pun dah memang nampak. Okay. Hit. Macam tu lah. At least 1.618. Ni pun dah 20 ticks. Iya, ni pun dah cukup banyak lah sebenarnya. Kan? Dan kalau saya tak tamak lah. Tak ada saya tunggu sampai 200%. Even though market so pergi sampai 200%. Boleh pergi 79 ni. Sebab dia just nice tau. Kalau macam make sense lah. Macam saya cakap tadi level 50 mesti ramai tunggu kat sini. 48-50 sen. Okay. First. Kita punya entry pun ganggam situ. Dia reach 50, dia akan pergi 60 lebih. Okay. Tu our 1.61% punya level kan. So just confirm akan pergilah kita punya level. And then secondly, kalau kita ikut ratio kita, dia akan pergi area-area lebih kurang sini. Sebab kita punya risk kat sini 31. Tadi semua kita kira minus 8, minus 26 paling besar. Minus 26 boleh pergi sini. So minus 14 pun sini. So kalau kita ambil sikit bawah pun just nice. Ngam-ngam dekat line ni lah. So pivot level dia membantu dia segitu lah. Macam-macam. Oh okay, just nice. So ni level ni lagi nice lah. 200% ni. Betul. Tengah trade ke apa? Tak ada. Aku kalau boleh tak nak lah aku trade time aku dengan macam ni ya. Kalau macam ni dah lepas aku ni nak lepas fokus lah. Esok ya. Kecuali kalau second signal lah. Yalah, market sentiasa ada. Ya betul. Sebab bendanya. Tapi ada satu SOP yang aku letak hari Jumaat.
Hari Jumaat ni macam bila touch aku back test dekat test kan. 76 lagi 3. Ya ni dah good enough 76 lah. Even 76 minus 48 almost berapa? 28 ticks. Damage terlepas. Boleh pergi ni. Kali je. Okey, hari Jumaat. Okay, ada 5 minit lagi lah sebab saya dah nak masuk index punya market sekejap lagi. Lagi 10 minit. Lah, nantilah hari Jumaat tu yang aku kata aku back test tu banyak loss daripada profit. Mungkin aku cuba buat back test yang apa open session lah. Better tu lah. Yang tu back test mana? Macam Yang mana? itu aku back test aku ambil daripada jam 2 petang local time Malaysia sampai jam 8 malam. Mana-mana candle dalam range tu sekali lagi, pukul berapa? 2 petang sampai pukul 8 malam Malaysia. Okay. Jadi mana-mana NTM tu aku ambil lah back test. So kalau 20 tick tu memang dia akan pergi at least TP hook 2 tu 2 tu boleh pergilah, dah hit dah TP 2 tu. Oh. Okay. Tapi waktu hari Jumaat dia tak apa ngam ah. Tak tahu kenapa. Aduh. Susah agak nak record. Tapi tu time frame 15 minit. Dah 15 minit. Try buat sekali lagi. Ambil yang London betul-betul pure London lah. Ya. Lepas ni aku buat Open London lah. Lepas tu jangan mix lah. Yang database lama dengan database baru ni jangan mix. Yes. Boleh. Okay lah. Terima kasih banyak lah bang. Dah hit dah lepas lah tu. Settle. Good example lah. Live example lah. Live Kau senang nak live trade dengan kau. Okay. Selamat bertrading. InsyaAllah hari lain kita bolehlah roger bersiaran. Alright, boleh. Payment jangan lupa Yes. That guy tu aku tak tahulah, aku dah mention dia macam senyap je. Tak apa. Kalau Tak ada masalah. Tak ada masalah. Actually berapa orang Malaysian yang sign up dengan you? Selain aku lah. Tapi ni ada satu group lagi, memang Malaysian ni, Malaysian Chinese. Ada nampak video saya dengan Chinese Malaysia ada tantangan memorandum MOU? Dekat YouTube? Dekat saya punya FB. Oh ada ke? Oh nanti aku check. So bulan 8 punya post lah macam tu. Saya ada tantangan MOU dengan company ni. So collaborate dengan orang lah. Dia memang option punya company. Dia ada run futures juga. So tengah nak develop lah. So dia try nak guna saya punya sistem ke signal ke macam tu lah. Kalau dia ambil dia signal kau, maksudnya untuk dia jual, dia guna untuk fund dia ke atau apa? Dia guna fund orang lah. Dia pakai signal saya je. Tapi diorang duit banyak. Banyak gila setiap seorang lah. Tak macam kita main bawah 10. Ni geng-geng Ferrari lah ni. Tak tahu lah, toke-toke lah diorang. Hilak apa semua lah. Toke lah. Orang muda ke orang tua? Mostly dah macam 30 hingga 40 lebih lah. Okay. InsyaAllah kita pun boleh buat. So slow je. Dia money management je yang penting tu. Nak grow kan dia. Tak boleh nak tamak sangat. Dia memang slow and steady tapi tu the fastest way. So actually untuk Malaysian, selain daripada yang kau cakap geng Cina tu, aku tak ada lain. Dekat group ni ada berapa orang? Tapi kebanyakannya yang budak-budak dekat top step lah. Dekat Sabah satu group lain. Diorang pun pergi kat top step lah. Sabah tu ada group lain, dia kontraktor. Agak banyak duit lah. So dia bayar pekerja dia punya account dan make sure lepas lah macam tu lah. Itu plan dia. Tapi sekarang Sabah tengah COVID apa semua. Tak dengar cerita pula ni diorang ni. Suppose nak start bulan Disember itu. Tapi saya suruh tangguh. Game futures juga? Futures lah. Crude oil saja. Oh, okay.
Tak, yang individu tak ada. Individu tak ada rasanya. Jarang. Saya video pun lebih pada direct Facebook pun lebih direct kepada luar kan. Grup-grup luar apa semua. Okey lah. Yelah, aku tahu kau cakap kau punya klien banyak luar. Yelah. Malaysia pun tak macam tak trade ke apa, saya tak apa. Lebih minat forex gitu kot. Yelah, better lah macam ni lah. Lagi senang kan. Kau pun entertain orang-orang fun ni lagi bagus. Orang lagi banyak duit. Diorang tahu kan. Diorang nak sistem. Diorang boleh bayar apa yang diorang nak kan. Betul. So, yelah bukannya. Alright. Okay. Alright. Alright. Video ni saya ada buat rekod. Mungkin lewat malam ataupun esok saya akan bagi link lah. Link dalam Telegram lah. Right. Ya, saya akan bagi link. Saya upload kat YouTube private dan private punya dekat YouTube. Itu lah, dengan link nanti saya bagi. Okay. Selamat malam. Okay, right. Okay. Terima kasih Alright. Aku lupa nak tanya. Ya. Kawasan kau tu okey ke? Ni Johor tengah sana banjir, sini banjir, tanah runtuh. Oh, hujan lebat itu 3 hari non-stop. Separangan tak ada apa? Separangan okey lah. Tak ada apa-apa lah. Oh, ni Keluang kawasan itu Kahang. Kahang nak ke Keluang terputus jalan. Banjir, ada 3 banjir. Yalah, ni kampung wife aku Kota Tinggi tu. Itu dah memanglah bandar kota tu. Satu bandar biasa. Satu bandar. Tapi rumah lama arwah pak mertua aku tu memang takkan tenggelam sebab kawasan luar tu yang paling tinggi dalam daerah Kota Tinggi tu. Dekat Masjid Jamek tu. Kalau dia tenggelam maknanya boleh imagine lah semua tenggelam lah. Itu lah. Oh ni SMP Yelah dah start lah. SMP ni nampak. Dia macam lewat sikit tapi dia lebih selamat lah. Kalau saya buka yang kalau yang ni dia macam banyak sangat lah. Sini nak masuk. Oh. So dia kalau untuk market index ni dia macam drastik. Macam yang kanan ni Nasdaq ni dia drastik. Sekali dia pergi tu memang satu malam tu kaya terus macam tu lah. Naik kat Tapi kalau salam yang kaya lah terus. Tapi kalau dah banyak sangat macam ni dia tak apa sesuai lah. So saya filter lagi. Saya buang. Tinggal yang scalper ni lah. So lebih okay. Yang ni ada masuk tapi tak hit. Tak kisah. London US session start dari sini. Sekali masuk terus macam ni. Tapi market dia selalu volatile lah. Yang kanan ni yang aku ada nampak YouTube yang terbaru ni I think $1,000 Oh yang tu yang semalam tu. So entry kau tu? Tu saya entry saya. Ni yang semalam ni. Ni. Yang buy tu tak valid, bukan US session. Ni start US session. So lebih dia start 9.30. So 9.35 maknanya kita dah boleh masuk. And then memang boleh itu saya stop kat sini ni. Saya stop kat sini, tak sampai pun. Sini je saya stop. So, kalau sampai sini jauh lagi. Satu point ni adalah $20. Contohnya dia bergerak 130 point. 130 kali 20 untuk satu lot. 110 kali 2,600. $1 point $20. Uish. Dia tahan. So dia yang macam ni $1 point $50. Tapi dia gerak tak banyak. Sebab tu yang ni volume sehari untuk yang kiri punya chart ni, volume sehari dia adalah 2 million. Volume saja. So liquidity ada. Yang sini liquidity dia lebih kurang 500k volume. So yang boleh nampak, rasa kalau nampak macam yang ni dia punya dome dia klik je. Macam crude kita boleh nampak gerak so slow kan. Dia klik je. Cepat So kalau ni kita nampak dua dome kan. So kalau banyak level ni bayangkanlah. Kalau entry tak kena gaya memang senang kena cut loss lah. Apa kalau? Ya kalau betul. entry tak kena gaya tu senang cut loss lah. So, Okay.
Selamat bertrading. Okay. Terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa nanti just roger je lah. So macam biasa lah set time. So time tu memang tight. Tapi weekend Ahad tu biasa appointment lah. Yalah. Yalah. Kau masih kerja kan? Macam tu lah. Saya kalau 1 million saya akan stop lah. Tak 1 million saya tak nak stop lah. Serius lah. 1 million? 1 million stop. 1 million ringgit? Ui, dahsyat kau ni. Okay. Aku percaya boleh tu. Alright. Aku rasa 1 million aku dah jadi fun apa? Dah ada fun dah tu. Aku sekarang ni nak settlekan ni komitmen bank rumah ni semua. Tinggal lagi 1 rumah ni kan. Settle tu okey lah. Baru aku fikir macam yalah buat trade sebagai punya earning kan. Actually banyak kalau fikirkan sebenarnya 2K in dollar in 1 month should be easy lah kalau betul-betul kita play safe lah. Kita control lah. Tak ada revenge ke apa. Kita maintain same discipline, same concept, same setup, same strategy. No rush. So, No rush memang boleh. Kalau ikut aku punya calculation, what I saving plus dengan whatever aku generate daripada additional income ni kan, aku ingat less than 10 years aku boleh clearkan rumah aku tu. Maybe 5 years aku dah boleh buat. Kalau ikut lah. Sebab yalah takkan kita nak terus bayar waktu dia dekat kan. Nanti nampak sangat lah. Saya dah bagi kan fixed ratio money management. Pernah ada link tu? Yang kau bagi video fixedratio.com. Fixedratio.com, dalam tu masuk ada video free dalam website dia tu. Ada kan? Cuba boleh bagi lagi sekali tak? Saya try bagi WhatsApp. Tapi sekarang ni dia tak bagi free video, tapi dia kena masuk email. Tapi masuk je lah email apa jadah. Dia tak kisah apa pun. Faham tak? Okay. So kalau tengok tu tanpa dia bukannya greedy dia bukannya tamak ke apa, tapi dia just macam mana kita grow account dengan money management. Sebenarnya kita dah tahu risk kita macam mana, kita dah tahu setup kita macam mana, kita dah tahu strategi. Mostly semua ni dah constant tau. Kalau macam abang ikut cara saya ni, mostly semua ni dah almost constant lah. Okay. So the nextnya adalah money management. Macam mana nak grow. Dia slow tapi tu paling cepat sekali. Dan kalau dia kata 600% tu dalam masa few weeks, memang 600% dalam few weeks. Saya buat few thousand % dalam masa few weeks macam tu. Okay. Tapi time tu COVID lah. So dia ada factor lah. Time tu COVID. Faham. Okay, faham. Tapi betul lah, aku rasa aku nak kena pergi next level lah untuk growth pula money management growth kan. But for time being ni aku lebih kepada trade one lot cukup withdraw. Time one lot cukup withdraw. Tengok ni bang. Tengok dia punya DOM, depth of market. Mana? Nampak depth of market ni? Di mana? Tak nampak. Saya share screen. Okay. So macam ni dia dah start lah. Ni market open lah. 9.5 adalah market open untuk indexes. Tengok nombor pun tak sempat nak tengok. Mana kau nak queue ni? Macam nak tekan, nak masuk memang tak ada kat sini lah. Biasa baik tekan dekat chart je lah. Nak tekan dekat chart dia. Memang tak done lah. CQG boleh tekan kat chart Ya. Tekan sini. Klik dekat price ni. So boleh masuk macam ni buy stop Saya masuk buy stop. Sekejap. Saya bukan tengok actual market kan. Termasuk kan. Sekejap Okay, contohnya saya klik sini. 2760 saya nak buy stop kat sini. Place order lah. Buy stop. Nampak dah ada kat situ. Alright. Okay. Then line ni delete balik je lah. Line ni tak kisah, dia line biasa je. So line ni, kalau kita nak movekan dia, kita tekan arrow ni. Nampak? Dia bergerak lah. Macam ni sebab dia tick kan. So
slow bergerak ni. Naik itu line apa tu? Ni line yang kita buat kat sini, dia akan ikut kat sini. Faham tak? Ya. Contohnya kita buat line ni 787, level ni kita nak. So kita nak 8750, 50% ni. So kat sini kita boleh choose lah. Kita nak masuk apa? Line tu kita nak adjust line tu sebelum kita tekan apa kita nak lah, entry betul. Kita boleh movekan dia dekat bawah ni ke, kalau macam kita nak letak stop loss, sell one stop kat sini ke. Macam tu. Okay, let's say kena hit tu, kita boleh buat bracket order ke selepas tu? Boleh. Kejap. Kita buat bracket sebelum. Contohnya ni. Belum. Contohnya saya nak masuk dekat sini. Market ni bahaya sikit sebab US session ni dia boleh spike sampai situ. Saya ambil jauh sikit. 200 point. Dekat pergi sini. Bracket order. Ni bracket order. Turn on. Masuk custom bracket. So kita dah ada value ni kan. 12.85075 ni. So sekarang kita nak ambil price 850. Kita nak buat buy 850. Sekejap ya, saya suruh takut salah. Kan hilang mood malam ni terus. 800 So maknanya 50 poin bawah, 50 poin atas. Faham Okay, ni stop stop loss dengan target. So dah okay. Ni dah activate. So semua dalam bentuk bracket. So sekarang kita nak buy stop dekat level ni. So buy stop level ni. Once kalau hit fill, dia automatic akan keluar lagi dua line. Satu lagi line dekat 900, satu lagi line dekat 800. Satu hit, cancel satu lagi. Dan that's it. Sebab apa aku tanya soalan macam ni? Sebab selama ni aku akan buat entry tu dekat DOM tu. Dia untuk macam all. Kadang masih boleh lah sebab dia punya movement tak adalah macam yang ni jangan agak lah. Saya memang tak guna lah. Kadang ni saya tutup je. Saya pakai ni je. Sebelah ni je. Baru aku tahu punya boleh buat. Boleh. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Alright, no problem. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.